مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, membuka bicara. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, salam sembah, membuka bicara. Bagi memulakan majlis pada petang ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hanis bin Muhammad, Guru Ma'had Tahfiz Tengku Ampuan Bariah Terengganu, yang berusaha Puan Norzila binti Ali Musa, Pengetua SMK Perempuan Air Panas, barisan pentadbir sekolah, guru-guru, para ibu bapa serta anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, maka kita diberikan luangan waktu dan kesempatan, dianugerahkan kesihatan, didorong dan digerakkan hati dan minda untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, iaitu Majlis Sambutan Aidil Adha 2021 Masihi bersamaan 1442 Hijrah, sebelum tibanya 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha. Terlebih dahulu bagi pihak majlis, kami amat berbesar hati dan berterima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir ke majlis yang penuh barakah ini. Sayang selasih dimakan ikan, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih kami ucapkan selamat datang ke majlis kami. Untuk makluman para guru yang hadir, bolehlah mengisi Google Form untuk mata kredit SPL KPM kerana sistem SPL KPM ditutup untuk sementara waktu. Pautan Google Form akan dikongsi pada akhir sesi tazkirah nanti. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah, bulan Zulhijjah yang ditunggu-tunggu telah tiba, mengingatkan kita pada Hari Raya Aidil Adha yang akan disambut pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah juga menggamit rindu kita pada dua ibadah besar yang akan dilaksanakan, iaitu ibadah korban dan manasik haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Banyak pengajaran yang kita perolehi daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS yang menuntut kesabaran yang tinggi dalam usaha untuk menunaikan perintah kepada Allah SWT. Semoga kita juga dikurniakan kesabaran yang tinggi dalam menempuh COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah, pada petang Jumaat yang barakah ini, kita amat bertuah kerana bacaan Yasin
dan tazkirah kita akan dipimpin oleh imam yang dijemput khas dari Terengganu, iaitu Yang Berbahagia Al-Farid Ustaz Abdul Hanis bin Muhammad. Beliau merupakan lulusan Universiti Al-Azhar Mesir bagi ijazah sarjana muda, syariah dan undang-undang dalam bidang syariah Islamiah. Al-Farid Ustaz juga memiliki ijazah membaca Al-Quran riwayat Hafs bin Sulaiman Al-Kufi yang diriwayatkan dari Asim bin Abi An-Najuk Al-Kufi. Beliau kini bertugas sebagai guru Ma'had Tahfiz Tengku Ampuan Bariah Terengganu. Beliau juga merupakan imam Masjid Kampung Bulu Gading, Kuala Terengganu dan guru agama bertauliah Kitab dan Al-Quran Terengganu. Hadirin hadirat sekalian, majlis akan diteruskan dengan bacaan Yasin dan doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Hanis bin Muhammad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا Allahumma ya Allah, kami merahmatmu ya Allah, yang dengan rahmat itu engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Perkuatkanlah perpaduan kami ya Allah, jauhkanlah segala fitnah dan juga kekacauan di kalangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bantulah kami ya Allah, peliharakanlah kami ya Allah. Angkatkanlah darjat kami ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkal wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Ustaz Abdul Hanis bin Muhammad atas pimpinan bacaan Yasin dan doa itu tadi. Hayatilah bacaan doa yang telah dibacakan. Moga dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan perasmian. Majlis sambutan Aidiladha 2021 Masihi bersamaan 1442 Hijrah yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Norzila binti Ali Musa, Pengetua SMK Perempuan Air Panas. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi. Justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam platform Maya pada petang Jumaat yang penuh barakah ini. Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada para hadirin sekalian kerana tidaklah kita berkumpul di sini untuk perkara yang sia-sia, melainkan untuk satu majlis ilmu iaitu bacaan Yasin dan juga ceramah yang akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan kita pada petang ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Hanis Muhammad dari Ma'had Tahfiz Tengku Ampuan Bariah Kuala Terengganu. Hadirin hadirat sekalian, Hari Raya Korban jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. Tarikh 10 Zulhijjah yang pada tahun ini jatuh pada 20 Julai merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam di mana Nabi Adam AS dan isterinya Hawa dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di Padang Arafah di luar bandar Kota Makkah. Ibadah korban yang dikerjakan pada Aidiladha pula adalah bagi umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail AS kerana ketaatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat sekalian, hukum ibadah kurban ke atas umat Islam adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut bagi orang-orang yang baligh, orang-orang yang berakal, orang-orang yang merdeka serta berkemampuan, iaitu ada lebihan dari keperluannya. Ibadah kurban adalah tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kurban memupuk sikap ambil peduli dan prihatin terhadap masyarakat, mengasuh dan mendidik hati daripada mendidik hati kita untuk bersikap sabar terhadap segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat sekalian, ibadah korban dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah. Seterusnya melahirkan tanda kesyukuran terhadap nikmat rezeki yang dikurniakan. Akhirnya, marilah kita sama-sama mengambil manfaat kelebihan rezeki yang dikurniakan Allah untuk melaksanakan ibadah korban. Melihat dalam konteks pengorbanan dan dengan dugaan pandemik COVID-19 ini juga menuntut sejuta pengorbanan kita semua. Teruskan menyumbang kepada golongan yang terkesan teruk akibat pandemik COVID. Semoga ibadah korban dan kebajikan yang kita lakukan atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diterima dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Aidiladha kali ini membawa 1000 makna buat umat Islam di negara kita. Sekian daripada saya dan seterusnya saya dengan rendah diri dan berbesar hati untuk saya ingin merasmikan majlis sambutan Aidiladha 2021 Masihi ini yang juga bersamaan 1442 peringkat Sekolah Menengah Perempuan Air Panas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua atas ucapan dan perasmian majlis itu tadi. Diharapkan segala yang disampaikan dapat kita ambil pengajarannya. Hadirin dan hadirat sekalian, berkat rimbunnya si pohon jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup, biarlah bererti, isikan akal dengan ilmu. Majlis kita diteruskan lagi dengan tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Hanis bin Muhammad dengan tajuknya Ibrah Korban dan Kaitan Sportisi Kini. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis yang berbahagia, puan pengetua, barisan pentadbir, guru-guru, pelajar-pelajar, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada kita, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini dapat kita sama-sama berada dalam satu program sambutan Aidul Adha, iaitu dapat kita duduk sekejap mendengar sedikit perkongsian yang berkaitan dengan ibrah korban dan kaitannya dengan masa kini. Kita hari ini berada di penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Bila hari Jumaat, perbanyakkanlah kita selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berada di bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Zulhijjah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada satu hari pun dalam setahun yang amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Oleh itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah zikir tahlil la ilaha illallah, kata Nabi. Perbanyakkanlah takbir Allahu Akbar dan juga perbanyakkanlah tahmid Alhamdulillah. Juga kita sebagai orang mukmin disunatkan melakukan amal sunat yang lain, seperti juga kita berpuasa sunat pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan mereka yang berpuasa pada 9 Zulhijjah. Kata Nabi, berpuasa pada hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala penghapus dosa setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Zulhijjah ini kita rebut peluang yang ada. Walaupun dalam keadaan kita ini dalam situasi kini dan norma baharu dan kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, walaupun kita berada dalam norma baharu, tapi jangan lupa untuk kita hidupkan amalan-amalan tersebut supaya kita dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja negara kita tetapi seluruh dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita hadapi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan ujian ini, kata Allah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka ini akan dibiarkan hanya mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka ini tidak diuji. Sebab itu sekarang ini negara kita diuji dengan wabak COVID-19 ini, maka yakinlah dan percayalah itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia ini merupakan tempat ujian. Ad-dunya darul ibtila, sesungguhnya dunia ini merupakan negeri ujian. Sama ada ujian dalam bentuk kesihatan yang baik ataupun berpenyakit, ataupun diuji dalam keadaan keluarga yang baik ataupun sebaliknya, ataupun diuji dengan masalah kewangan dan sebagainya, maka yakin dan percayalah itu semua ujian daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah datangkan ujian kepada kita untuk lihat siapa yang ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan dia. Yang paling baik di sini kata ulama iaitu diterima amalnya oleh Allah.
dan disebutkan oleh ulama, syarat penerimaan amalan tersebut ada dua. Syarat penerimaan amalan ada dua. Yang pertama, mestilah amalan tersebut niat dia kerana Allah. Dan yang kedua, amalan tersebut mestilah amalan yang betul. Sebab itu kita hadirkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mestilah amalan tersebut amalan yang betul. Bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyakkan sabar dan redha. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang menjarakkan kita dengan Allah. Ada orang bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlalu tertekan, dia korbankan diri dengan membunuh diri. Mudah-mudahan Allah kita jauhkan kita daripada sifat tersebut. Bila mana kita diuji oleh Allah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita disuruh untuk buat dua perkara. Yang pertama, bis-sabri dengan sabar, dan yang kedua dengan menunaikan ibadat sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah yang dimaksudkan dengan korban? Next. Korban iaitu pengorbanan merupakan istilah yang menjelaskan kesediaan dan penyerahan diri seseorang individu tanpa sebarang paksaan. Bila seorang itu serah diri bulat-bulat, dia terbahagi kepada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, dia buat pengorbanan, penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli orang mukmin itu daripada orang mukmin itu jiwa mereka dan juga harta mereka dengan bayarannya ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percayalah, apa yang kita ada, sama ada kesihatan ataupun tubuh badan kita ataupun kewangan kita, semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kita semua ini untuk kita ini dekatkan diri kepada Allah. Sebab tu golongan yang pertama, dia serah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang mana mengorbankan dirinya selain daripada Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Dia berjaya tapi dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia ni pelajar yang terbaik tetapi dia tinggal sembahyang. Ada orang dia pekerja yang cemerlang tetapi dia tinggal sembahyang. Dia suka mengumpat. Wa na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita nak jadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik bukan saja di dunia tetapi terbaik di hari akhirat kelak insya-Allah. Korban membawa maksud sesuatu cara ataupun jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada berbentuk amal, benda, amal perbuatan ataupun niat. Maka setiap yang kita lakukan untuk kita dekatkan diri kepada Allah, maka itulah dikira sebagai korban. Saya nak kisahkan satu cerita yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ni kita biasa dengar nama bulan saja. Ya, sebab bila mana dekat nak masuk bulan Ramadan, maka kita akan tahu dengar nama bulan Sya'ban, dekat nak masuk Ramadan. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Itu nama bulan. Ni sahabat Nabi ada juga nama dia Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban radhiyallahu anhu ini dia suka sembahyang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu ada saja. 5 waktu ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni, Sya'ban ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Sya'ban ni pada waktu subuh tidak ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hairan, di mana Sya'ban ini? Di mana Sya'ban ni? Biasa ada waktu subuh, hari ni tidak ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tunggu sekejap Sya'ban ini untuk waktu subuh tersebut. Jadi kita kalaulah di masjid, kalaulah kita tunggu orang, mungkin dia ni orang VIP. Sya'ban ini orang yang istimewa, orang yang hebat. Dia ditunggu oleh imam.
Dan imam tersebut bukan orang lain, dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat mulia, insan yang paling mulia. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu Sya'ban radhiyallahu anhu, dia tak datang-datang, Nabi pun sembahyang dengan para sahabat. Lepas saja sembahyang subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya kepada sahabat, siapa di antara sahabat yang tahu di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu? Maka sahabat pun tersebut ada yang kata dia tahu di mana rumah Sya'ban, maka dia pun bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sya'ban. Daripada masjid Nabi ke rumah Sya'ban mengambil masa 3 jam perjalanan. Bayangkanlah kita, kalaulah Puan Pengetua kata hari ini setiap hari kita akan buat rihlah masyi, kita akan berjalan-jalan selama 3 jam perjalanan. Mungkin kita buat sehari itu je. Hari kedua kita tak pergi dah. Sebab apa? Sebab penat. Sya'ban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, setiap hari dia berjalan ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi SAW sampai di rumah Sya'ban, Nabi pun beri salam dan tanya di mana Sya'ban. Maka disahut dan jawab oleh isteri Sya'ban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban ini telah meninggal dunia. Bila mana Nabi SAW dengar begitu, Nabi kata rupa-rupanya Sya'ban tidak ada pada waktu subuh ini, kerana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka isteri kepada Sya'ban radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika mana Sya'ban nak meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa dia. Sya'ban radhiyallahu anhu ni sebut 3 perkara. Yang 3 perkara ini yang mengejutkan kami. Yang pertama, Sya'ban kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Sya'ban kata, isteri dia kata, ya Rasulullah, Sya'ban ketika mana nak meninggal dunia, dia sebut yang pertama, alangkah baiknya sekiranya jauh. Yang kedua dia kata, alangkah baiknya sekiranya baru. Dan yang ketiga dia kata, alangkah baiknya sekiranya semua. Apa maksud ini semua, ya Rasulullah? Nak rekah cerita, Nabi SAW membaca ayat Al-Quran surah Al-Qaf ayat 22. Kata Nabi SAW, ketika mana Sya'ban nak meninggal dunia, Allah memperlihatkan ganjaran pahala yang dia buat. Kerana dia buat ni kerana Allah, Allah memperlihatkan ganjaran pahala yang dia buat. Dia kata yang pertama sekali, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya sekiranya jauh. Allah memperlihatkan jarak perjalanan dia 3 jam perjalanan daripada rumah kepada masjid Nabi, 3 jam perjalanan, ganjaran syurga yang dia dapat. Dia kata, ya Allah, alangkah baiknya sekiranya jauh lagi. Boleh jadi aku akan boleh lebih lagi nikmat syurga lebih daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sya'ban, kata Rasulullah SAW, Sya'ban kata alangkah baiknya sekiranya baru. Ketika mana dia ni nak berjalan ke masjid Nabi SAW, dia akan memakai baju yang banyak lapis kerana perjalanan dia ini musim sejuk. Dia boleh pakai 3 helai, 4 helai baju. Baju yang baru dia akan letak pakaian yang mula-mula sekali. Kemudian dia akan pakai pakaian yang biasa di luarnya. 2 helai, 3 helai. Sampai saja di masjid Nabi SAW, dia akan buka pakaian yang lama ni, yang biasa ni. Lalu dia akan pakai baju baru dia untuk sembahyang di masjid Nabi SAW. Jadi, satu hari ketika mana dia berjalan, dia jumpa orang tua yang dalam kesejukan. Ketika mana orang itu dalam kesejukan itu, maka dia ambil baju dia yang lama, dia saruk, dia masukkan dalam bagi pada tubuh lelaki tersebut dan dibawa ke masjid. Niat dia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ganjaran syurga yang dia dapat ketika itu. Dia kata alangkah baiknya sekiranya dia beri baju baru. Nescaya dia akan dapat ganjaran syurga yang lebih lagi daripada itu. Kemudian dia kata alangkah baiknya sekiranya semua. Ketika mana dia makan, nak pergi ke masjid, tengah makan roti, tiba-tiba ada orang yang kelaparan. Beri dia
datang kepada dia, mohon pada dia ini roti tersebut. Dia potong roti tersebut separuh, dia beri kepada peminta sedekah tersebut. Dia makan separuh, dia bagi separuh. Allah memperlihatkan ganjaran pahala yang dia dapat kerana dia buat ni kerana Allah. Separuh roti tersebut kerana ganjaran syurga. Allah dikata alangkah baiknya sekiranya semua roti dia beri pada peminta sedekah tersebut. Begitu dahsyatnya ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sebab itu, mudah-mudahan kita ini, korban ini, maksud dia mendekatkan jalan untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat kita semua sama-sama untuk kita rebut peluang tersebut. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Korban merupakan kesungguhan kita dan juga keikhlasan kita dalam kita mengerjakan ibadat. Ia dilihat dalam dua bentuk. Ya, ibadat korban ini dalam dua ibadat. Yang pertama, ibadat korban dengan melakukan sembelihan binatang-binatang korban, iaitu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seperti mana yang kita dan seluruh umat Islam lakukan pada saban tahun. Bila mana menyebut Aidil Adha, kita disunatkan melakukan ibadat khusus korban ini, iaitu sembelihan binatang-binatang korban. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadat umum. Ibadat umum ini iaitu melakukan pengorbanan dalam melaksanakan tanggungjawab sama ada terhadap kerjaya kita, masyarakat kita, negara kita. Apa saja kerjaya kita, tanggungjawab kita, maka kita lakukan tanggungjawab tersebut dengan penuh amanah, dengan sebaik-baik mungkin. Kerana kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu ahadukum iza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah sangat sayang, suka seseorang yang melakukan sesuatu amalan, dia laku dengan penuh dengan yang terbaik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Para nabi dan para rasul juga melakukan pengorbanan, dan pengorbanan ini berlaku mula-mula sekali, pertama sekali berlaku pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika mana Nabi Allah Adam alaihissalam dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dua pasangan kembar, iaitu Habil dan Qabil, yang mana masing-masing diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengahwini antara pasangan Habil dan Qabil ini, berlaku pertelingkahan dan masing-masing mengorbankan, diarahkan, diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan korban masing-masing anak kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, mengorbankan Habil, mengorbankan binatang ternakan yang gemuk dan juga sihat, dan juga Qabil mengorbankan ternakan yang rosak, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima korbanan Habil, iaitu anak kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, berlaku zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, antaranya lagi pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam juga berlaku pengorbanan, iaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam mengorbankan masanya, jiwanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dia telah berdakwah pada siang dan malam untuk ajak manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada selama 950 tahun. Lebih 950 tahun menyeru kaum dia supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuhanku, aku seru kaumku siang dan malam, tapi tidak satu pun tidak falam yazidhum, tidak menambah pun, melainkan dia ni lari daripadaku. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihi salam, dia berdepan dengan Fir'aun laknatullah. Allah Subhanahu Nabi Allah Musa alaihi salam berdepan dengan Fir'aun laknatullah, yang mana Fir'aun ini seorang pemimpin, seorang raja yang sangat kejam, yang sangat zalim. Nabi Allah Musa alaihi salam dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadu pada Allah, wahai Allah, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, pemudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah simpulan di lidahku, yafqahu qawli, berilah kefahaman terhadap kata-kataku. Nabi Allah Musa alaihi salam mengadu mohon kepada Allah,
mudah-mudahan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam. Masing-masing melakukan pengorbanan sehingga apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam telah pun kita semua lakukan ibadat korban dan juga haji pada setiap tahun. Dan juga pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kan kita dapat nikmat Islam pada hari ini. Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apakah pengorbanan yang boleh kita lakukan berdasarkan pada situasi sekarang? Bila mana ada di antara keluarga kita, saudara mara kita, ataupun jiran tetangga kita, sahabat handai kita, ada yang sakit ataupun ada yang meninggal dunia akibat daripada wabak ini. Yang pertama, bersabar dan redha di atas ujian ini. Ini semua ialah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada satu benda yang kita ni tak suka, tetapi Allah kata wa huwa khairul lakum, benda ni baik untuk kamu. Boleh jadi satu benda yang kita sayang, kita suka, tapi Allah Taala kata wa huwa syarrul lakum, ni tak elok, tak bagus untuk kamu. Jadi kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita berusaha mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Yang kedua, kita jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, amanah yang Allah Taala taklifkan kepada kita ini, sama ada kita pelajar, kita guru ataupun apa saja pekerjaan kita, kita jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita fikir nak update status dalam Facebook, Instagram, TikTok, tapi kita lupa nak update status kita dengan Allah 5 kali sehari. Kita update status kita dengan yang lain mudah, tapi dengan Allah langkah payahnya. Sebab itu janganlah kita lupa amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membantu mereka yang memerlukan mengikut kepada kemampuan kita. Ya, kita sentiasa melihat kepada saudara mara kita, ya, bantulah mengikut kepada kemampuan kita, menyelidiki ataupun memeriksa perkhabaran yang diterima. Setiap perkhabaran yang kita terima, kita hendaklah selidiki dahulu. Kerana apa? Kerana kita takut kita ini ejen kepada pengkhabaran palsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita insya-Allah. Dan seterusnya hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak COVID-19 ini dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala pelihara negara kita. Sebab itu kita jangan lupa akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia amman yujibul muttarra iza da'ah. Allah Taala akan memperkenankan doa bila mana kita minta. Sebab itu jangan kita lupa untuk doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di bulan Zulhijjah ini. Pada sebagai kesimpulannya, yang pertama, perbanyakkanlah kita solat sunat. Solat wajib itu wajib dah, ya. Solat sunat. Yang kedua, kita berpuasa sunat pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Lebih-lebih lagi pada 8 Zulhijjah iaitu hari dan juga 9 Zulhijjah hari Arafah. Yang ketiga, perbanyakkanlah kita baca Al-Quran. Kerana Quran ini akan menjadi hujah kita esok. Nabi sebut, baginda Nabi SAW sebut, Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Quran ini akan menjadi pembantu kita, yang akan menolong kita ataupun yang akan memberatkan kita. Sebab itu dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Yang keempat, memperbanyakkan doa. Yang kelima, memohon keampunan daripada Allah dengan beristighfar. Yang keenam, bersedekah. Dan Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi sebut setiap pagi ada 2 malaikat yang akan mendoakan kita. Malaikat yang pertama doa, Allahumma a'ti munfiqan faqalafa. Ya Allah, beri kepada orang yang sedekah ni ganti. Wa a'ti mumsikan talafa. Beri orang yang kedekut itu rugi. Sebab itu kita perbanyakkan sedekah di bulan Zulhijjah ini. Tak perlu kita nak cari bendera putih baru nak sedekah. Kita tengok bagaimana saudara mara kita, jiran tetangga kita, ya. Yang ketujuh, menghadiri majlis ilmu. Dan yang ke-8, amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Zulhijjah yang datang ini dengan norma baharu ini, Allah Subhanahu wa taala pilih kita golongan yang mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah di atas jemputan ini. Saya memohon maaf jika ada salah dan silap.
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih diucapkan kepada Al-Farid Ustaz Abdul Hanis bin Muhammad atas tazkirah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amalkan dan menjadi iktibar dan tauladan. Hadirin dan hadirat sekalian, pautan Google Form untuk mata kredit SPL KPM telah dikongsi oleh moderator di ruangan chat. Pautan hanya dapat diakses sehingga jam 3.30 petang hari ini. Hadirin dan dihormati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai di renjis bilis. Senyum-senyum jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili warga kerja ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan majlis ini sama ada secara langsung ataupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesediaan hadir dalam menjayakan majlis sambutan Aidil Adha 2021 Masih bersamaan 1442 Hijrah. Semoga kita dapat melipat gandakan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini dengan berpuasa sunat agar dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dipermudahkan segala urusan. Di kesempatan ini saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa barli. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia, bersua kembali. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. مولاي صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.